Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Kita pada kali ini podcast Al-Bayan siri ke-15 bersama dengan Prof. Dr. Khairi Mahyudin. Yang mana kali ini kita akan membincangkan satu topik berkenaan dengan perbezaan tasawuf dan ajaran batiniah sesat. Jadi ini suatu topik yang kadang-kadang orang sukar nak faham. Terutama di luar sana ada orang yang menyamakan antara perkara yang disebut sebagai batiniah ataupun sufi sesat dan sebagainya dikaitkan dengan tasawuf. So ada orang pukul rata dan sebagainya. Maka sebab itu kita datangkan topik kali ini untuk kita jelas bahawa ada perbezaan antara tasawuf mu'tabar dan juga ajaran sesat batiniah. So bersama saya Prof. Madya Dr. Muhammad Khairi Mahyudin. Prof ni kalau ikutkan apa yang dimaklumkan saya, apa yang saya kenal, Prof ni pakar dalam bidang akidah, tarekat dan tasawuf. Saya pun tengok paper, jurnal, artikel yang beliau tulis sangat banyak. Prof dari segi akademiknya belajar dalam bidang akidah dan falsafah, usuluddin dan perbandingan agama di UIA pada peringkat degree dan juga master. Kemudian PhD usuluddin dan falsafah di Universiti Kebangsaan Malaysia. Dari segi keanggotaan beliau, yang pertama ahli panel penyemak bahan berunsur agama, berunsur Islam, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, Lieutenant Colonel Bersekutu Angkatan Pertahanan Awam USIM, Ketua Biro Agama Angkatan Pertahanan Awam, ahli panel pakar tasawuf, fellow tempatan bagi Malaysia International Islamic Fiqh Academy, Timbalan Presiden Persatuan Alumni Fakulti Pengajian Islam UKM, pemegang tauliah agama Negeri Sembilan, Selangor dan Kuala Lumpur. Jadi inilah yang akan bersama kita dalam tempoh sejam ni. Apa khabar Prof? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. So Prof, kita nak pergi terus kepada tajuk kita hari ini berkenaan dengan ilmu tasawuf tu sendiri. Apakah yang kita kata tasawuf? Sebab orang sekarang dia kata tasawuf ni macam ayat acak dah. Kotornya tasawuf. Padahal tasawuf itu dalam kedudukan Islam mempunyai kedudukan yang tinggi. Jadi boleh Prof terangkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi terima kasih kepada Ustaz Hafiz, dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pengurusi masjid, ahli jawatankuasa, imam, dan juga kepada Jabatan Agama Islam, Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan, dan juga kepada tuan-tuan, perempuan, hadirin hadirat, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan guru dan para salikin yang berada di Rembau ini. Bila saya datang sini, saya merasakan di masjid ini adalah masjid yang mana mempunyai kaitan dengan tasawuf juga. Terutama dengan pengamalan tarekat Ahmadiyah Idrisiyah. Jadi saya lihat di sini, insya-Allah rasa tenang, rasa jasa orang terdahulu ni kepada kita sampai sekarang. Jadi bila menyentuh soalan kedudukan tasawuf di dalam Islam ini, ramai orang tanya apa itu tasawuf. Saya senang saja kita jangan terkeliru dengan istilah. Tasawuf itu ialah ajaran Islam itu sendiri yang kita amal dengan hati yang bersih, bersungguh-sungguh, ikhlas sehingga mencapai kepada tahap ubudiyah. Itu asalnya. Jadi bila disebut sebagai tasawuf, istilah ini
nak menceritakan tentang intipati ataupun elemen-elemen yang berada di dalam agama Islam. Nak bagi faham. Jadi bila kita sebut tasawuf sebagai agama Islam, boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Adakah orang tasawuf itu amal zikir saja? Tak. Dia juga semayang, puasa, berkahwin, kemudian bekerja, melaksanakan segala perintah Allah Ta'ala yang zahir ni. Cuma orang tasawuf ni, dia menyempurnakan juga yang batin, kerana kedua-duanya itu dituntut untuk menyempurnakan amaliah Islam, untuk mencapai tahap ikhlas dan kehambaan diri kepada Allah. Jadi boleh tak kita kata tasawuf sebagai agama Islam? Boleh. Yang keduanya ialah macam mana kita faham tasawuf dalam bentuk spesifik orang kata apa bahagiannya. Kalau dalam agama Islam dibincangkan isu akidah, kita panggil ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu usuluddin. Ini nak bincang intipati ni. Tapi ilmu akidah usuluddin agama Islam tak? Agama Islam. Cuma dia ada satu bahagian yang menyentuh tentang ketuhanan, maka dinamakan sebagai ilmu akidah. Kalau berkait dengan bahagian pengamalan, apa yang disuruh oleh Allah Ta'ala seperti sembahyang, puasa, zakat dan sebagainya itu, maka dinamakan sebagai fiqh. Fiqh. Amaliyah. Dan jika satu lagi aspeknya yang berkaitan dengan penyucian hati daripada sifat mazmumah, menghiasinya dengan sifat mahmudah, dan sentiasalah hati itu mendapat dawamul khudur, itu dipanggil sebagai ilmu tasawuf. Mengapa kita panggil at-tasawuf? Innamal ilmu bitta'allum. Macam mana kita nak kias ta'allum dengan tasawuf? Sebab tasawuf itu ialah bersusah payah nak membersihkan diri daripada sifat-sifat mazmumah. Nak menundukkan nafsu itu susah, nak menyuci itu susah. Jadi tasawuf, at-ta'allum itu susah-susah nak belajar. Kalau tasawuf susah-susah nak membersihkan hati kita, nak membersihkan i'tiqad kita daripada i'tiqad yang batil, nak membersihkan amalan kita daripada amalan-amalan yang bid'ah, nak membersihkan hati kita daripada sifat-sifat mazmumah. Sebab itu dia tasawuf. Kena bersusah payah untuk membersihkan diri. Jadi kesimpulannya adalah tasawuf ini secara definisinya adalah satu ilmu yang membicarakan tentang hati, membersihkan hati daripada sifat mazmumah dengan pimpinan guru yang mursyid untuk mencapai ke tahap ikhlas dalam ibadat dan menyempurnakan tuntutan Allah SWT sebagai wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Clear? Jadi sah tak ilmu tasawuf ni dalam Islam? Sah. Legal. Sebab amalannya itu semuanya daripada Al-Quran dan Sunnah. Walaupun istilah itu tidak masyhur digunakan di zaman Nabi, nama tasawuf dengan sebiji begitu. Dia tirunya orang kata, jadi tak nampak. Tapi amalannya itu orang tak boleh tolak. Betul. Seperti apa? Sabar, ikhlas, taubat. Semua ilmu ini ada dalam Al-Quranul Karim dan hadis Nabi yang tidak boleh ditolak oleh siapa-siapa pun. Hatta kalimah tasawuf itu sendiri sebagai satu ilmu yang diterima oleh Islam, hampir semua ulama-ulama menerima perkataan tasawuf. Hatta Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim menerima perkataan tasawuf dan mengakui kewujudan ilmu tasawuf di dalam Islam sebagai ilmu yang legal. Bukan ajaran sesat lah, bukan benda baru. Bukan. Bahkan Ibnu Taimiyah sendiri menyebut orang-orang tasawuf itu adalah nau' minas siddiqin, orang-orang yang benar. Dalam kitab Majmu' Al-Fatawa boleh tengok. Bahkan dalam kitab Majmu' Al-Fatawa juga ada bahagian tasawuf. Maksudnya tidak ada seorang ulama besar terdahulu yang menolak ilmu tasawuf, tak ada. Kecuali yang belakang-belakang ni saja, yang tidak mengakui kewujudan ilmu tasawuf dan amalannya. Kalau kita tolak istilah tak apa. Tapi kalau kita menolak amalan tasawuf yang memang warid
qat'iyatus subut di dalam Quran, dan ilmu tasawuf ni adalah qat'iyatu dilalah. Tak ada takwil, sabar, syukur, taubat. Jelas. Yang tidak ada takwil. Jadi siapa nak tolak? Tak nak tolak. Jadi barang siapa yang menolak, sebenarnya dia telah menolak sebahagian besar daripada ajaran yang ada di dalam Al-Quran Al-Karim. Waliyahzubillah. Sebab kita kata fiqh tu, solat, zakat apa semua memang disuruh. Sabar, taubat, ikhlas pun disuruh. Cuma dari sudut batinnya, dari sudut hatinya. Di sudut hatinya itu dinamakan sebagai dibicara dalam ilmu tasawuf. Sebab itu Okey, kita kata ilmu tasawuf tu bahkan Ibn Taymiyah terima, Ibn Qayyim pun terima. Tetapi yang ada orang kata, tak apalah tasawuf tu kami terima, kami tak terima tu amalan tarikat. So orang macam dia tak sedar tasawuf, apa beza tasawuf dengan tarikat sufi, dan apa perbezaan kita kata ini tasawuf dan ini tarikat. Yang tu Prof boleh terangkan. ini puncanya daripada kejahilan. Kembali balik kepada apa takrif ulama terhadap ilmu tasawuf, apa takrif ulama terhadap tarikat. Jadi perkataan tariqah di zaman sahabat, di zaman Nabi menunjuk pada agama Islam itu sendiri. Tetapi kemudian ini telah ditakrif oleh ulama yang pengkhususannya di dalam bidang tasawuf. Maka dilihat ada ulama mengatakan tasawuf, istilah tasawuf dan tarikat itu sama. Maksudnya sama. Tapi ada sebagian ulama mengatakan istilah tasawuf dan tarikat ini dia tak sama. Tasawuf merupakan peringkat ilmu Tu sendiri. peringkat teori. Manakala tarikat itu adalah peringkat amali. Dah tak praktik dah. Praktis. Jadi apakah takrif tarikat? Takrif tarikat itu ialah sebahagian ulama mengatakan at-tariqatu hiya ibadatun wa sulukun wa aqwalun bi muqtada syariati mutahharah. Ini takrif. Tarikat itu ada satu ibadat, satu amalan, satu percakapan yang muafaqah dengan syariat. Muafaqah dengan syariat. Ya. So kalau tarikat sesat tu bukan tarikat lah asal. Bukan tarikat. Ajaran sesat. Ajaran sesat. Sebab tu jangan namakan ajaran sesat itu tarikat. Tasawuf dan tarikat tidak ada pertalian langsung dengan ajaran sesat. Ajaran sesat adalah ajaran sesat. Tasawuf dan tarikat adalah amalan yang diambil daripada Quran dan Sunnah yang wujud di dalam agama Islam itu sendiri. Jadi persoalan yang mengingkari tentang tarikat ini disebabkan oleh kejahilan. Dia tak faham, tak tanya kepada orang-orang pengkhususan apa maksud tarikat. Jadi dalam konteks yang mudah kepada semua pihak nak faham, saya mudah saja. Tasawuf ada satu ilmu yang membicarakan tentang penyucian hati daripada sifat mazmumah kepada sifat mahmudah untuk menyempurnakan perintah agama dalam sehingga kita ikhlas. Manakala tarikat ialah berilmu dan beramal agama Islam secara zahir dan batinnya dengan pimpinan guru yang mempunyai sanad yang muttasil sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi insan dan hamba Allah Subhanahu wa taala yang sentiasa ingat kepadanya. Nampak tak ada beza? Jadi sebab itu saya dalam takrif tarikat memang banyak, tetapi saya mengambil takrif yang mudah dipahami oleh masyarakat awam, iaitu berilmu dan beramal dengan agama Islam zahirnya dan batinnya. Satu lagi saya kait dengan pimpinan seorang guru yang mempunyai sanad yang muttasil sampai kepada baginda Rasulullah SAW untuk mencapai kitab ikhlas dan ubudiyah kepada Allah Ta'ala. Itu yang mudah kita faham antara tasawuf dan tarikat. Orang yang bertarikat, dia otomatik bertasawuf. Tidak semestinya orang yang bertasawuf, dia bertarikat. Sebab banyak saja orang mengajak kitab hikam dan sebagainya, bila tanya buat tarikat tak tahu. Dia tarikat tu yang paling jelas sekali tu, dia mesti di bawah bimbingan guru. Itu keyword dia. Berilmu, beramal ajaran Islam dengan pimpinan guru.
Dia bukan beramal saja, kena belajar juga. Kita bukan belajar zikir saja, ilmu kena belajar, ilmu kitab kena belajar. Sebab kita nak memenuhi tuntutan-tuntutan Allah SWT yang ada dalam kitab. Berilmu dan beramal. Ajaran Islam dengan pimpinan guru. Itu dia punya keyword kepada tarekat. Jadi kalau kita kata masyarakat di Negeri Sembilan ni secara langsung dan tak langsung adalah mengamalkan zikir daripada Tariqah Ahmadiyah Idrisiyah tu sendiri. Tapi kalau maksudnya kalau dia beramal kerana imam baca dan sebagainya tapi tidak berada di bawah naungan seorang mursyid, seorang guru syekh, tidak dipanggil tarikat lagi. Kita kena faham dawabit tariqah. Itu penting. Sebab kadang-kadang, sebab itu bila kami sendiri di institusi pengajian ataupun bila nak buat kajian, kita akan tanya ini tarikat atau tidak. Kita tanya dulu. Kalau tarikat baru kita ambil isu ni. Kalau tidak bukan tarikat, kita serah pada orang lain. Jadi tarikat ni dawabit dia apa dia? Yang pertama guru mursyid. Yang kedua adalah ada murid. Lepas tu dia ada aurat-aurat amalan-amalan. Yang ketiga dia kena ada sanad. Yang muttasil, yang jelas sampai kepada baginda SAW. Tapi kalau tak cukup elemen-elemen ni, kita tak kata itu tarikat. Itu adalah amalan yang umum biasa yang boleh diamalkan. Sebab isu tarikat ni dia adalah isu yang sangat sensitif, yang dia ada dawabit. Dia ada ciri-ciri untuk kita kena pasti. Kalau amalan biasa-biasa tidak ada masalah. Tapi kalau melibatkan tarikat, dia adalah satu isu yang sangat sensitif. Sebab dia melibatkan kepada kebaikan dunia akhirat dan juga kebertanggungjawaban seorang guru terhadap kemaslahatan anak muridnya di dunia dan akhirat. Bukan benda yang main-main. Ada satu benda yang menarik saya rasa dalam Prof sebut tadi tentang sanad. Bezanya sanad tasawuf dengan sanad-sanad yang lain adalah sanad tasawuf tu adalah kita sebagai salik ataupun murid, kita anak murid ini sambungan kita tu kepada mursyid dan mursyid itu pada mursyid, mursyid kepada mursyid. Maknanya atas kita semua mursyid kecuali kita je sebagai murid. Okey. Isu ni isu yang sangat sensitif. Mursyid yang mempunyai sanad muttasil kepada gurunya dalam tarikat, kita akan nampak macam ada persamaan dengan mengaji hadis. Musalsal. Kalau seseorang itu mengaji hadis musalsal, satu hari, esok guru dah ijazah, dia boleh dah mengajar. Tapi tarikat tak. Lagi terpelihara lah. Tarikat ada persamaan dengan musalsal, tapi ada perbezaan sikit dalam beberapa aspek untuk menjadi guru. Tak semua orang yang belajar tarikat yang mempunyai sanad boleh mengajar tarikat. Sebab dia ada satu lagi klausa, kena mendapat keizinan guru untuk mengajar, sama ada secara syafahi ataupun bertulis daripada guru tersebut. Tetapi nak jadi guru tarikat bukan satu hari. Macam kita mengaji musalsal. Hari ni, hari esok boleh ijazah, boleh riwayat masuk riwayat. Tak boleh. Jadi mesti menempuh apa dia? Tarbiyah, mujahadah, riyadah, sehingga pada pemerhatian guru tadi, anak muridnya itu telah pun menempuh, menyucikan hatinya daripada sifat mazmumah dan ada sifat mahmudah, dan ada satu bakat untuk memimpin dengan ilmu yang telah dicurahkan oleh gurunya, dan keizinan daripada gurunya itu akan membantu seorang murid itu untuk mengajar anak-anak muridnya. Barang siapa yang mengajar tariqah tanpa keizinan guru yang sebelum itu, kata di dalam satu kitab, fuyudat ilahiyah ataupun fuyudat rabbaniyah itu terputus. Sebab itu di antara sebab jadi pelik-pelik. Jadi macam-macam tu sebab dia mengajar tarikat tanpa keizinan guru. Sebab itu sangat sensitif tarikat. Tak semua dalam suatu orang yang mengaji tarikat, suatu orang boleh mengajar. Kemungkinan seorang ataupun tak ada langsung.
Maknanya kalau tak ada langsung, pupus lah. Jalur tu habis lah. Dia satu ilmu yang tak semacam ilmu musasal. Ha. Dan juga guru yang nak menjadi guru dalam tarekat itu tak semestinya ada BA, Master, PhD, tak semestinya. Dia adalah satu anugerah Allah Ta'ala, satu pilihan Allah Ta'ala kepada siapa yang dikendakinya. Sebab tu dia adalah yang bersifat mauhibah. Bukan ikhtiar daripada guru tu secara sendiri, tetapi mauhibah, ilham daripada Allah Ta'ala kepada anak muridnya yang betul-betul boleh mengajar. Walaupun dia tu tak ada BA, tak ada master, tapi itu yang dipilih disebabkan oleh mulazamahnya dengan gurunya bertahun-tahun. Dia faham cara gurunya, dia tahu adabnya. Itulah yang boleh menjadi guru untuk mengajar anak-anak muridnya. Jadi kalau kita katakan tarekah itu mesti berguru dan guru itu mesti telah mendapat pengesahan, pengakuan daripada guru sebelumnya. Adakah boleh untuk kita mengambil amalan-amalan tarekah itu tanpa berguru? Kita buka kitab-kitab ulama-ulama tasawuf, dah ada tulis amalan dia, tertib dia dan sebagainya, kita terus amal. Boleh ke tidak? Tak lengkap. Tak lengkap ah? Tak sempurna. Cuba kita tengok balik keperluan guru. Adakah dalam tasawuf saja perlu ada guru? Adakah dalam ilmu akidah tak perlu guru? Adakah dalam ilmu fiqh tak perlu guru? Adakah nak memandu kereta tak perlu guru? Adakah kita dulu nak pakai seluar baju tak perlu guru? Perlu guru. Semua perlu guru. Perlu guru. Tetapi mengikut ikhtisas masing-masing. Guru kat ilmu akidah, dia ada persyaratannya. Ilmu fiqh, gurunya dalam fiqh ada persyaratannya. Begitu juga ilmu tasawuf, dia ada persyaratannya. Sebab itu, orang yang belajar tanpa berguru dengan mengambil dalam kitab-kitab ni, mujahadahnya tak sempurna. Tak mencapai objektif dengan baik. Kalau kita tengok sejarah dahulu, Imam Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, alim akidah, alim fiqh, seorang usuli. Akhirnya beliau juga mengaku perlukan guru dalam menyucikan hati daripada sifat-sifat mazmumah, sehingga dia berguru dengan dua guru yang terkenal, iaitu Abu Ali Al-Farmadi, salah satu masyaikh dalam tarikat Naqsyabandiyah, dan Yusuf An-Nasaj. Begitu juga dengan Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, seorang ulama alim kabir di Mesir, mengarang pelbagai kitab, alim zahir, alim bidang akidah, alim bidang pelbagai bidang. Kalau kita tengok dalam Mizan, dalam kitab Al-Mizan dan sebagainya, beliau membaca kitab berkali-kali khatam. Tetapi akhirnya beliau juga mengakui dalam kitab Minan Al-Kubra, beliau juga pernah menempuh mengambil amalan ni daripada kitab ni tanpa berguru, bermujahadah tanpa guru. Akhirnya beliau nampak tak sampai juga, tak sempurna, Tak jadi. tak jadi. Itu ulama besar tu. Ulama besar. Kita orang awam ni. Ya, ini contoh, saya nak buat contoh. Akhirnya Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani berguru dengan beberapa ulama tasawuf. Di antara yang paling terkenal sekali ialah Syekh Ali Al-Khawwas di Mesir. Satu lagi contoh, Syekh Izzuddin Abdus Salam. Oh ya. Yang terkenal di zamannya sebagai Sultanul Ulama. Hebat. Akhirnya dalam bab menyuci hati ni, kena tunduk juga kepada tokoh dia, iaitu Syekh Abu Ali Hasan Asy-Syazili. Tarikat Syaziliyah. Syazili. Jadi setiap ulama ni dia ada ikhtisah dia. Abdul Wahab Asy-Sya'rani itu tarikat? Dia tarikat Syazili. Syazili juga. Dia ada banyak guru. Antara guru yang paling terkenal yang menjadi rujukan beliau adalah Syekh Ali Al-Khawwas. Cuma nak tunjuknya, kalau Imam Al-Ghazali yang besar, yang dikenali sebagai Hujjatul Islam, pun memerlukan guru untuk menyucikan hati, apatah lagi kita perlukan seseorang yang lain untuk membantu kita untuk menyucikan hati kita. Kita tak nampak diri kita, kita perlukan cermin. Dan guru itu ibarat cermin bagi murid untuk mengetahui keadaan-keadaan dirinya. Sebab itu, kalau kita melihat tuntutan untuk berguru ni, kita rasa gerun, rasa takut dengan kalam-kalam guru dalam ilmu tasawuf. Dia kata apa? Antaranya,
Antaranya adalah Syekh kata Ibrahim Ad-Dasuki, talabu syaikhi wajibun ala kulli murid walau kana min akabir. Talabu syaikhi wajibun ala kulli murid. Menuntut syekh itu adalah wajib bagi setiap murid. Dan ada satu lagi kalam daripada kalam ahli sufi, wa man lam yataghalghal fina yukhafu alaihi mata musiran al kabair walau kana min akabiril ulama. Barang siapa yang tidak berkecimpung dalam ilmu kami, maksudnya nak bersihkan hati, perlukan guru, belajar dengan adabnya dan sebagainya, ditakuti kalau orang yang tidak berkecimpung dalam ilmu kami tasawuf ni, iaitu berilmu beramal dengan berguru tadi itu, yukhafu alaihi, ditakuti ke atasnya itu mata musirran, mati dalam keadaan sentiasa melakukan dosa besar. Al-kabair walau kana min akabir ulama, walaupun dia sebesar-besar ulama sekalipun. Boleh tergelincir lagi? Boleh. Berapa banyak orang alim ulama dia ujuk dengan ilmu dia. Ya. Akulah yang paling pandai, orang lain tak reti, ujuk. Angkuh. Orang alim pun akan terkena penyakit-penyakit hati seperti ujuk, riak, takabur. Itu sebab walau kana min akabir ulama. Jadi dalam konteks sekarang ni, apapun status kita, apapun background kita, kita tak terlepas daripada sifat-sifat mazmumah tadi. Jadi kita ni kalau kita kata nak carilah kan, nak cari ajaran tarekah, gerakan ataupun kumpulan tarekah ni, macam mana kita nak tahu ciri-ciri tarekah yang dikatakan muktabar tu, supaya kita tak tersilap pilih ajaran-ajaran sesat tu? Ini penting. Satu-satunya negeri yang ada enactment tarekat tasawuf ni Negeri Sembilan. Ya. Ini satu cetusan awal daripada tokoh ulama kita terdahulu dalam nak jaga masyarakat Negeri Sembilan ni untuk berada dalam keridhaan Allah Ta'ala, diwujudkan enactment tarekat sufiah itu supaya diketahui dawabit kemuktabaran tarekat sufiah itu. Antaranya apa dia? Ini saya ringkaskan. Mesti guru itu adalah guru yang mempunyai guru mursyid. Maksudnya guru itu adalah seorang guru yang mempunyai ilmu dan akhlak-akhlak yang baik. Kita tengok guru dulu. Dan guru tu, saya tambah sikit, mestilah seorang lelaki, bukan perempuan. Kalau guru mursyid, khalifah dalam tarikat, dia mesti guru tu adalah lelaki. Kalau orang perempuan ni dia panggil al-abid, dia panggil sebagai al-abidah as-salihah. Dia sekat tu. Boleh ambil tabaruk dengan dia, doa dia, ilmu dia, tapi untuk mentarbiah kena guru mursyid di kalangan lelaki. Oh, kalau perempuan tu dah, kalau dia kata dia mursyid dah, kira tak betul dah tu. Itu bukan. Untuk ilmu, tabaruk, doa tak ada masalah. Untuk tarbiah kena lelaki. Cuba tengok dalam sanad tarekat satu dunia, semua lelaki. Ada tak lelaki perempuan? Bukan kita nak kata orang perempuan tak boleh tarbiah. Orang perempuan ni dia ada halangan-halangan. Ya. Nak tarbiah ni satu perkara yang sangat berat. Okey. Jadi memadai mereka tu bidah solihah. Okey. Okey. Kemudian mesti mempunyai dia ada murid. Kemudian amalan-amalan yang muwafaqah dengan syariat. Zikirnya, hizibnya, apa-apa saja amalan-amalan itu mestilah muwafaqah dengan syariat. Dan yang apa, 1 2 3 4, yang keempat sanad yang muttasil. Yang jelas gurunya itu jelas siapa dia sampai kepada Nabi. Dan yang terakhir sekali ialah bukti keizinan daripada gurunya untuk mentarbiah anak-anak murid, untuk mentarbiah, untuk mengijazahkan amalan zikir, mesti ada keizinan daripada gurunya yang sebelum itu, sama ada secara lisan ataupun secara bertulis. Ini yang paling awal, yang paling tinggi sekali ijazah kebenaran tu adalah dengan 2 cara. Musyafahah depan anak murid ramai dan juga secara bertulis. Oh, kuat betul tu.
kuat. Kalau depan ramai tu saksi pun ramai. Ya, itu di antara beberapa kaedah dalam tarekat sufi yang digunakan oleh masyaikh. Dia bukan boleh lantik diri sendiri. Sebab itu dalam banyak murid, tak semua boleh mengajar. Hanya orang yang tertentu yang dipilih untuk mengajar. Andai kata dalam satu-satu tarikat itu, katakanlah tarikat Naqsyabandiyah. Okey. Jika guru tadi meninggal, dia boleh sambung dengan guru yang sama sanad dalam tarikat tersebut. Boleh. Ataupun kalau guru tu meninggal, dia tidak boleh mengajar, ataupun dia memerlukan hidayah yang lebih mendalam, dia boleh pindah guru kepada guru yang lain untuk menyempurnakan kerohanian dan tarbiyah dia. Sebab dia tak selesai lagi lah. Dia tak selesai. Baik, Boleh. kita nak pergi lebih lanjut ni Prof. Kita berehat dahulu untuk bagi laluan azan. Jangan ke mana, jumpa lagi sekejap lagi. Dalam sesi podcast Al-Bayan, untuk sesi yang kedua, kita ada soalan-soalan yang direct to the point. Soalan yang berkaitan dengan amalan tarekat itu sendiri. Tadi kita, kalau orang yang tak pernah dengar tu, kalau Prof saya dengar Prof cerita tu rasa, kena ambil tarekat ni. Jadi makna kata, kita baru dapat pendedahan yang sebenar berkenaan dengan tasawuf dan tarekah, yang mana sebelum ni ada suatu gambaran yang begitu buruk daripada orang-orang yang menentang. Tapi bila Prof terang tadi itu nampak lebih jelas. Cuma ada lagi beberapa isu yang kita tengok dia menjadi suatu perkara yang orang tak faham sebenarnya. Contohnya isu yaqazah. Kebanyakan ajaran sesat. Saya selalu mengajar di masjid surau, kita baca fatwa tentang sesuatu ajaran sesat. Kebanyakan ajaran sesat yang telah difatwakan itu, antara ciri-cirinya adalah yaqazah. Sedangkan perkara ini adalah termasuk apa yang telah diterangkan ataupun mungkin berlaku kepada imam-imam kita seperti Imam Ibn Hajar Asqalani, Izzuddin bin Abdul Salam dan sebagainya. Yaqazah ni maksudnya orang tu jumpa dengan Nabi, tapi dia dalam keadaan sedar. Kalau mimpi, itu ramai sepakat. Tapi kalau dalam keadaan kita duduk sedar ni, tiba-tiba dia seorang boleh nampak Nabi SAW. So, ini telah dijadikan sebahagian sebagai ciri-ciri ajaran sesat. Tapi kita nak terang apa beza antara yaqazah yang diakui oleh para ulama dengan ajaran sesat itu sendiri, Prof. Baik, terima kasih Ustaz Hafiz. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung balik soalan tadi. Soalan yang berat nak jawab. Bila kita sebut isu yaqazah dalam tasawuf dan juga isu yaqazah yang digunakan oleh ayat sesat, saya boleh bagi satu misalan umpama garam dan gula. Isu ni umpama garam dan gula. Sama-sama putih tapi rasanya tak sama. Ada tasyabuh di situ, orang susah. Jadi dalam ajaran sesat, mereka manipulasikan benda itu untuk kepentingan hawa nafsu mereka, dan jelas terbongkar kesesatan-kesesatan atas nama yaqazah. Sedangkan yaqazah ini sesuatu yang telah menjadi ikhtilaf di kalangan para ulama. Dan yaqazah ini adalah nau' daripada karamah, sejenis daripada karamah yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada orang yang dikehendakinya berdasarkan kepada amal solehnya dan juga kecintaannya itu kepada Nabi kita Muhammad SAW. Walaupun sebagian ulama ada yang tidak mengharuskannya, ada yang menolaknya, tetapi ada sebagian ulama menerimanya itu dengan kaedah-kaedah yang muktabar, iaitu dari segi tauhidnya, yang syariahnya, dia yaqazah ini adalah perkara yang mungkinah, mungkin terjadi disebabkan oleh kepahaman sebagian ulama berdasarkan kepada hadis Nabi, fasayarani yaqazatan. Dia menjadi satu, dipanggil sebagai zonniyatu dilalah untuk ditakbirkan oleh para ulama. Jadi yang menjadi pertikaiannya adalah di dunia. Sehingga sebagian ulama yang mengharuskan berlaku itu, seperti Imam As-Suyuti dalam kitab Tanwiru Halak fi Jawadi Ru'yatin Nabi wal Malak,
Begitu juga dengan Syekh Abdul Qadir Al-Maghizili dalam kitab Al-Kawakibu Az-Zahirah fi ijtima'il awliya'i yaqazatan bisaidi dunya wal akhirah, bisaidi ad-dunya wal akhirah. Baik. Dalam kitab tersebut menceritakan bahawa apa kaifiat berlaku yaqazah itu, sehingga para ulama sendiri pun mempunyai takbir yang berbeza-beza, penafsiran yang berbeza-beza dalam mengharuskan berlakunya yaqazah. Ada ulama mengatakan berlakunya itu secara ru'yah qalbiyah, dalam bentuk halatul barzaqiyah ataupun amr wujdani yang kita tak tahu kaifiat dah, kita serah pada Allah, kepada orang yang mengalaminya. Sebab dia perkara yang mencari adat. Mencari adat. Kaifiatnya itu sendiri ulama ada beza penafsiran. Ada sebahagiannya seperti Imam Al-Ghazali mengatakan itu misal. Ada dan sebagai ulama ada seperti Syekh Abdul Qadir Al-Maghizili mengatakan melihat ruhnya. Dan ada sebahagian pula mengatakan melihat ruh dan jasadnya, kerana nabi-nabi ini dipulangkan ruhnya itu kepada jasadnya. Apapun, kita serahlah hakikat sebenarnya kepada Allah SWT. Dan yaqazah ini tidak menambahkan apa-apa syariat yang telah jelas, yang telah ijma' di dalam Islam. Ini yang membezakan antara yaqazah dalam ahli sunnah wal jamaah yang dipegang oleh sufi dengan yaqazah daripada ajaran sesat. Yaqazah yang berlaku itu adalah satu benda yang mauhibah, nau' minal karamah, yang tidak menambah apa-apa ajaran agama dalam Islam, sebagai satu kemuliaan bagi seorang itu. Dan juga tidak ada apa-apa penambahan dalam agama, tak ada benda baru, tak ada syariat baru. Dan juga orang yang yaqazah sekalipun tidak menjadikan dia itu afdal daripada orang yang tidak yaqazah. Kenapa? Kerana itu adalah satu mauhibah yang diberi, yang bersifat sementara. Apapun kembali balik kepada inna akramakum indallahi atqakum. Sebab karamah yang paling tinggi sekali di dalam Islam, di dalam tasawuf itu ialah kamu istiqamah dengan akidah yang benar. Kamu istiqamah dengan syariat yang benar. Kamu beramallah semua syariat dengan hati yang ikhlas itu. Itulah istiqamah ataupun dipanggil karamah maknawiyah yang lebih tinggi daripada yaqazah. Jadi kalau orang mengaku jumpa Nabi tapi syariat tinggal, tidak bertakwa, buat perkara yang dilarang, itu memang letak tepi ya. Sebab itu saya kata tadi, isu-isu karamah ini menjadi satu ketakutan bagi sebahagian besar para awliya Allah Ta'ala. Ada kalanya, kata setengah ulama, di dalam itu ada al-makru al-khafi, iaitu satu tipuan-tipuan yang yang tersembunyi, yang kita tak tahu. Kadang-kadang boleh jadi istidraj. Kadang-kadang hari ini dapat, esok kita jadi bergeling. Jadi semua orang takut. Para ulama takut. Yang dia nak, yang dikendaki, dipanggil sebagai matlamat utama di dalam tasawuf ni lah istiqamah dengan akidah yang benar, istiqamah dengan syariat yang benar, beramal dengan hati yang ikhlas. Itu lebih tinggi daripada karamah yang hissi, yang bersifat sementara. Bila hidup para awliya tadi, yaqazah, okey, boleh berlaku. Tapi bila mati, habis. Tetapi amal soleh, takwa tetap mengalir walaupun telah mati. Sebab itu ulama mengatakan al-istiqamah khairu min alfin kashfin wa karamah. Maksudnya yaqazah itu juga nau' min al-kashaf, dibukakan. Tapi istiqamah dengan syariat itu lebih tinggi daripada karamah yang zahir tadi. Tapi orang nampak tu yang benda pelik tu, yang orang suka tu. Ya. Tapi bagi sufi yang sebenar, karamah itu bukan suatu perkara yang nak dibangga-banggakan. Ya. Tapi kalau ada orang yang kita tengok terlalu mengangkat diri sendiri dengan duk cerita karamah diri sendiri itu something wrong yang perlu berjaga-jaga, mungkin perlu dirujuk kepada pakar-pakar dalam bidang ni lah. Satu lagi yang kita kata kita nak rujuk pada pakar-pakar dalam bidang agama, sama ada JAKIM, Jabatan Mufti dan sebagainya. Kitab Hidayatus Salikin, suatu kitab yang ditulis sejak 240 tahun yang lampau, dibaca oleh para ulama di pondok-pondok dan di madrasah-madrasah, di masjid-masjid, baca. Tetapi
Malaysia pernah dikejutkan dengan fatwa pengharaman kitab ini. Hal yang sama berlaku pada kitab Durun Nafis dan Kashful Asrar. Jadi Prof yang dah masuk di dalam kelompok-kelompok ini, apa yang berlaku sebenarnya Prof? Satu kitab yang telah dipegang oleh ulama ratusan tahun tiba-tiba diharamkan. Inilah masalah besar disebabkan oleh tasawuf ini memerlukan kepada pengkhususan, pengamalan dan pengalaman. Jadi kita kena kembali balik pada Al-Quran yang menyebut fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Kalau bidang akidah, kita bagi kepada tokoh-tokoh akidah untuk selesaikan. Kalau orang fiqah, kita bagi pada orang fiqah isu-isu fiqhiyah. Tapi kalau tasawuf, mestilah bagi kepada ahli-ahlinya. Jadi secara umumnya, okay, jika kitab Sirus Salikin, Durun Nafi dan lain-lain itu pernah jika diharamkan, itu berdasarkan kepada background pengajian ataupun pengalaman pengkaji itu sendiri yang seadanya. Yang seadanya. Jadi kita kembali balik, kita kias kepada hadis Nabi kata, sebab yang mengkaji pun adalah datang daripada authority. Idza ijtahada hakim fa asaba falu ajran. Wa in akhta'a ataupun wa idza akhta'a falahu ajrun wahid. Baik. Itu bahagian dia. Tapi kalau orang tasawuf yang mengkaji kitab tasawuf, tidak ada masalah. Kenapa? Tengok penulis dia siapa? Abdul Somad Al-Falimbani. Sebenarnya nama dia adalah As-Sayyid Abdul Somad Al-Falimbani. Merupakan tokoh ulama besar di Mekah yang gurunya ialah Syekh Abdul Karim As-Saman. Dan kalau kita tengok pula background pengajiannya, guru-gurunya jelas. Tarekat jelas. Nak ceritanya. Kemudian apa yang ada dalam Sirus Salikin itu, semuanya adalah intipati yang dicedok, yang diterjemah daripada kitab apa? Kitab Ihya Ulum Ad-Din, yang dikarang oleh siapa? Iaitu Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Setelah bertahun-tahun beliau beruzlah, dan dia telah mencantumkan semua ilmu tauhidnya, fiqhnya, tasawufnya dalam satu kitab yang tidak dibuat oleh ulama sebelum itu, iaitu Ihya Ulumuddin. Dan para ulama tasawuf, ulama fiqh dan ulama-ulama selepas Imam Ghazali mengucap terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Imam Al-Ghazali, kerana Imam Al-Ghazali lah yang mencantumkan ilmu akidah, ilmu fiqh, ilmu tasawuf menjadi ilmu yang satu dan bersepadu, tidak terpisah-pisah. Sebelum ni kalau kita tengok ulama sebelum Imam Ghazali, kalau bab akidah, bab fiqh. Kalau bab tasawuf. Tapi Imam Al-Ghazali mencantumkan supaya ilmu tadi tidak terpisah. Dalam bab taharah saja ada 4 martabat taharah. Tengok hurai. Jadi kemuncak kepada kepaduan, kepada kecemerlangan ilmu Islam yang terpadu itu berada pada Imam Al-Ghazali. Dan Syekh Abdul Somad Al-Falimbani merujuk pada kitab Ihya Ulumuddin. Dan dalam kitab Syekh Abdul Somad Al-Falimbani juga disadukan dengan kitab-kitab yang lain seperti kitab Syekh Abdul Qadir Jalani, Syarah Hikam dan sebagainya. Dan kalau kita baca satu persatu, tidak ada apa-apa pun yang sebenarnya bercanggah dengan usul akidah dan juga dengan syariahnya dan juga dengan tasawufnya. Tidak ada. Sebab ulama telah mencapai satu kesepakatan ratusan tahun menerima kitab Sirus Salikin tanpa kritikan. Sehingga sekarang baru ada kritikan. Sebab apa? Tak jelas takhrijnya begitu dan begini. Kita kena ingat, para ulama dulu tulis disebabkan oleh masyarakat dia ketika itu dahagakan ilmu yang tak faham bahasa Arab, diterjemahkan oleh Syekh Abdul Somad dengan terjemahan yang sangat baik. Dan masyarakat ketika itu sangat siqah dengan ulama.
sangat siqah. Sebut Syekh Abdul Somad cukup menjadi hujah dalam perlakuan. Begitu juga dengan kitab Durrun Nafis dan sebagainya. Syekh Muhammad Nafi Al-Banjiri juga merupakan tokoh yang sangat besar yang berguru dengan Syekh Abdul Karim Saman. Sezaman. Oh, sezaman. Sezaman. Dan kalau kita lihat, sebab saya kaji kitab Durrun Nafis ni dalam masa saya. Oh. Saya tulis dalam bahasa Inggeris. Jadi, guru dia ada banyak. Dan cara penulisan Syekh Muhammad Nafi Al-Banjari sebenarnya adalah satu kopi, satu kaedah yang diambil daripada kaedah yang dibuat oleh Syekh Abdul Wahab Syarani dalam kitab Al-Jawaqi wal Jawahid fi Bayani Aqaid Al-Akabir. Dia ambil di situ. Cuma muka suratnya 40 muka surat. Cuma para ulama ni dia ringkas. Bila kita tak faham, kita tak bolehlah kata ulama salah. Kita tak faham, kita tak reti, tiba-tiba kita hukum kepada ulama salah, maka kitalah yang salah. Sebab itu satu kata-kata ulama menasihatkan kepada kita supaya berhati-hati. Dan kita Al-Jawaqi sendiri, kalau ustaz atau tuan-tuan perempuan para ahli ulama boleh lihat, Syekh Abdul Wahab Syarani menyebut, menakalkan bahawa Imam Ghazali menyebut min akbaril asam, min akbari asam taghtiatul ulama min ghairi itla' ala muradihim wa yahmiluna makna ma la yartadawnahu. Sebesar-besar dosa ialah kita memahami karangan-karangan para ulama menurut kepahaman kita, bukan kepahaman yang ulama maksudkan. Kemudian pula mengihtimalkan ataupun membawa makna yang bukan mereka maksud pun, maksud kita, kemudian keputusannya adalah salah. Sebab tu dalam hal ini berlakunya isu-isu ni disebabkan oleh background pengajian yang berbeza, cara melihat yang berbeza. Kita boleh berkhilaf, kita boleh berbeza pendapat, tetapi kita juga kena berlapang dada dengan ilmu-ilmu yang lain. Jangan mudah-mudah. Dan kita kena tengok marja' asasi ulama' ni siapa. Siapa tulis, marja'nya apa, bukunya apa. Kalau bukunya itu masyhur, Ihya Ulumuddin, sangat terkenal, semua ulama' berterima kasih dapat menyampaikan diri menjadi insan yang baik hasil tarbiyah daripada Ihya Ulumuddin. Sehingga disebut kitab Ihya ni, kalau kata kita tak ada kitab yang lain ni, kalau kitab Ihya saja ada pun cukup untuk menjadikan kita ni lepas daripada azab, lepas daripada kesesatan di dunia dan akhirat. Cukup memadai kalau kitab Ihya saja. Dan kalau dalam konteks orang Melayu kita ni, kalau memadat, kalau kitab Sirrus Salikin saja kita nak pegang seumur hidup kita pun selamat. Sebab itulah kurikulum-kurikulum yang telah ditinggalkan oleh para ulama yang mencakupi amalan akidahnya, syariat, zahid dan batinnya secara sempurna untuk diamalkan oleh masyarakat sekarang. Di antara yang diperbahaskan adalah katanya dalam kitab Hidayatus Salikin ataupun kitab Durrun Nafis tu ada isu wahdatul wujud. So wahdatul wujud ni memang selalu diperdebatkan, dan dia kalau tengok sebahagian ajaran yang dikatakan sesat pun adalah kerana wahdatul wujud tu sendiri. Tapi satu, kalau dia tu ajaran sesat tak apalah, tapi kitab Hidayatus Salikin yang ditulis oleh ulama' tanah Melayu kita, Nusantara kita ni, dia kata haram kerana ada wahdatul wujud. Jadi macam mana tu, Prof? Persoalannya ialah apa itu wahdatul wujud? Apa yang dipahami sebagai wahdatul wujud? Sebab itu kita tidak boleh faham konsep ini secara literal. Kita kena faham syarah-syarahnya itu daripada ulama-ulama yang muktabar. Jadi mudahnya, sebab bidang ni pun saya dah buat kaji, dan mutaakhir ni pun banyak daripada fatwa-fatwa, daripada muzakarah pun telah pun memperbetulkan. Jadi bukan melihat kepada istilah itu, lihat kepada penafsiran. Sebab wahdatul wujud juga digunakan oleh golongan batiniah. Ya. Mereka juga meminjamkan perkataan wahdatul wujud dalam versi mereka. Sehingga Syekh Abdul Ghani Nablusi pun menyebut wahdatul wujud dalam maksud yang sebenar yang dipegang oleh ahli sufi, ahli sunnah wal jamaah berbeza dengan golongan mulhidah dan zandaqah.
Jadi wahdatul wujud ni terbagi kepada dua, iaitu wujudiyah mulhidah, iaitu wahdatul wujud yang berpahaman ittihad dan hulu, iaitu bersatu antara Tuhan dengan makhluk dan juga meninggalkan syariat Islam. Itu yang batil. Mana kata wahdatul wujud yang sebenarnya adalah wahdatul wujud muwahhid, iaitu wahdatul wujud yang mengesahkan Allah SWT dan tidak meninggalkan syariat. Dalam erti kata wahdatul wujud yang muwahhid ni ialah yang mengesahkan Allah SWT dengan sebenar-benar, tanpa ada ittihad dan hulul, tanpa tasbih, dan berpegang teguh dengan syariat Islam dengan bersungguh-sungguh, ataupun dikenali sebagai wahdatul syuhud, ataupun dipanggil sebagai fana fi tauhid. Dia ada lagi mutaradif dia. Jadi jika ditengok dalam angle yang luas, sebab Syekh Abdul Somad terkenal, jadi wahdatul wujud yang dibawa tu adalah wahdatul wujud muwahhid, yang mana pembicaraannya adalah dalam Sirus Salikin, Hidayatus Salikin, bab tauhid dulu, kemudian ada syariat, kemudian ada bab sifat mazmuh dan sebagainya. Itu syariat yang jelas. Cumanya kita kena lihat dengan pandangan yang luas, dengan maklumat-maklumat yang terkini, tanpa kita cepat-cepat mengukur wahdatul wujud itu sebagai salah disebabkan oleh istilah. Perlu melihat pada tafsiran. Tafsiran apa? Bagaimana? Kalau tafsirannya itu ada ittihad dan hulu, ada dawabitnya, itu ditolak. Ijma' ulama' tolak. Mutakallimin fuqaha semua tolak. Ittihad dan hulu tu Prof, terangkan sikit. Ittihad dan hulu ni ialah bersatu. Manusia menjadi Tuhan, Tuhan menjadi manusia. Jadi ittihad tu maksudnya dua menjadi satu. Contoh yang dikatakan sebagai ittihad itu ialah orang tu beribadat, lama-lama dia rasa dah tinggi dah, rohani dia tinggi, akhirnya dia nampak bahawa syariat tak perlu lagi, dan sebenarnya dialah sampai kepada martabat ketuhanan. Salah. Al-abdu abdu wa in yartaqa wa rabbu rabbu wa in yanzil. Hamba adalah tetap hamba walaupun kerohanian dia meningkat. Tuhan adalah Tuhan, tetap Tuhan walaupun dia berkata yanzil, tak berubah. Jadi kedudukan Allah Ta'ala tak berubah. Kedudukan makhluk tetap makhluk selama-lamanya, tidak akan sama sekali campur dalam urusan ketuhanan. Dia tetap hamba selama-lamanya. Jadi isu wahdatul wujud adalah perkara yang mana kita kata kalau dia dengan makna hulul ataupun ittihad, itu yang difatwakan sesat dan sebagainya. Itu ijma' lah. Tetapi yang dibawa dalam kitab-kitab tasawuf kita adalah kitab yang menerangkan wahdatul syuhud. Tidak bermaksud ittihad, tidak bermaksud hulul. Cuma mungkinlah yang menjadi masalah tu sebab ambil literal lah. Maknanya ambil kalam ulama yang mengharamkan ataupun menyesatkan wahdatul wujud. Oh, tengok dalam kitab ni ada wahdatul wujud, maka sesatkan sekali. Itu masalah kalau macam tu. Sebab tu kena tengok penafsirannya. Ya. Sebab itu para ulama selepas itu mendefinisikan wahdatul wujud itu sebagai wahdatul syuhud. Seperti Syah Wali Allah Dalawi mengatakan wahdatul syuhud, wahdatul wujud ni khilaf lafzi je. Begitu juga Syah Ahmad Sirindi pun dia tidak menolak wahdatul wujud secara mutlak, tapi yang lebih selamat adalah wahdatul syuhud, kerana zaman dia pun banyak orang salah faham istilah tu. Jadi dalam konteks sekarang, jadi kita perlu melihat bukan hanya kepada maksud literal, tetapi perlu juga kepada syarah tadi. Bagaimana dari segi akidahnya, dari segi syariatnya. Jika tidak bertentangan dengan akidah yang telah dibawa oleh para ulama dalam mutakallimin dan juga syariat dalam fuqaha, maka itu adalah wahdatul wujud yang dipahami dengan maksud yang sahih, dalam maksud yang mutabaqah dengan usul mutakallimin dan juga mutabaqah dengan syariat yang dibawa oleh para fuqaha. Sebab itu Imam Lumak dalam kitab Tarikh At-Tasawuf, orang tasawuf berserta dengan orang muhadisin sepakat dengan riwayatnya, dirayahnya, dan juga orang tasawuf juga bersama dengan para fuqaha dengan jalan mereka. Sebab itu jalan fuqaha adalah jalan ibadat. Cumanya bila berlakunya khilaf di kalangan para ulama fiqh, orang tasawuf ni akan ambil pendapat-pendapat yang azimah, yang lebih ahwat. Jadi orang tasawuf ni dia bersama dengan semua tokoh-tokoh yang lain, bersama dengan para mutakallimin, bersama dengan fuqaha, bersama dengan semua jenis-jenis ilmu. Cumanya
orang tasawuf ni dia ada sedikit sebanyak istilah-istilahnya yang tersendiri. Sebagai contoh, alam mutakallimin panggil makhluk, Allah khaliq, jelas. Dan orang sufi pun setuju, betul. Alam yang makhluk dipanggil oleh mutakallim makhluk dan mudah. Tetapi orang tasawuf dia ada istilah dia lagi. Dia panggil batilun. Batil. Ala kullu ma khalallah batilun. Khayalun, manamun, zulmatun. Tapi itu menunjukkan maksud makhluk. Kullu qaim bi ghairihi makhluk. Al-qaim bi nafsi Allah. Itu wujud yang hakiki. Sebab tu dalam konteks memahami maksud wujud tadi, orang mutakallimin kata memang ada dua wujud, makhluk dan Tuhan. Tapi orang tasawuf yang wujud tu mestilah formula dia qaim bi nafsi. Ya. Hakikat wujud. Wujud. Tapi kalau qaim bi ghairi, dia adalah wujud majaz saja. Berarti yang nampak bahawa dia tidak menafikan bahawa wujudnya alam ni, tapi mereka ni adalah wujud yang bukan hakiki. Itu jadi naimatun semua tu. Khayal apa semua tu. Itu istilah-istilah kepada menunjukkan makhluk. Ya. Tapi wujud mereka itu bukan wujud yang sama seperti wujud qaim bi nafsih. Sebab tu wujud yang sebenar-benarnya ialah Allah Ta'ala. Jadi wujud kita ni wujud majaz. Kita ni wujud yang diwujudkan oleh Allah Ta'ala daripada tiada kepada ada. Itu saja bezanya. Dia usul yang sama kan mutakallim, tapi ibarat dan cara melihatnya itu tak sama. Itu saja. Dia masalah kita kata wahdatul syuhud tu mesti ikut kaedah-kaedah syariat, akidah, fiqh dan sebagainya. Sebenarnya dalam kitab yang dikatakan ada wahdatul wujud tu sendiri dimulai dengan akidah yang telah terangkan Allah tu tak sama dengan makhluk, tak bersatu dan sebagainya. Imam Ghazali sendiri pun dah terang. Tiba-tiba sebab dia tak baca pada awal yang tak membawa kepada kefahaman wahdatul wujud tu, dia terus ke wahdatul wujud dan ambil kalam ulama yang haramkan, dia sesat kan. Jadi ni timbul masalah. Jadi secara logiknya kenapa letak bahagian akidah? Sebab tu kebijaksanaan ulama-ulama dahulu dia letak akidah dulu. Maksudnya kita bincang tu akidah adalah asas kepada ibadat. Kemudian cara nak beribadat ada fiqahnya. Kemudian nak sempurna ibadat ada perbincangan tentang sifat mazmumah dan sebagainya. Dan diletakkan istilah-istilah itu sebab memang istilah itu dibincang oleh ahli-ahli dia. Bila dibincang oleh bukan ahli-ahlinya, sebab itu tak sampai maksud. Sehingga disalah faham, sehingga disebabkan berlakunya salah faham terhadap kitab-kitab tersebut. Sedangkan kitab itu dah beratus tahun, kebanyakan ulama-ulama muktabar tak pernah mengingkari kebenaran yang ada dalam kitab-kitab yang disebutkan tadi. Ajaran tasawuf ni Prof sering dikaitkan dengan batiniah lah. Sedangkan kita kata bapa tasawuf tu sendiri Imam Al-Ghazali telah menulis kitab Fadaih Al-Batiniyah. Jadi kita nak beza tu sebagai ada satu garis pemisah di antara batiniyah dengan tasawuf. Macam mana Prof? Kita kembali balik pada permulaan yang saya sebut tadi. Tasawuf tidak mengingkari perkara-perkara zahir. Jadi bila sebut tasawuf, saya ulang balik, berilmu, beramal dengan ajaran Islam, zahir dan batin. Manakala batiniyah mengingkari kewujudan yang zahir, hanya mengutamakan yang batin. Itulah perbezaannya. Jadi batiniyah adalah satu kepercayaan bahawa yang batin itulah yang sebenar. Sedangkan hakikat realitinya zahir dan batin itu dia sekali. Sebab itu bila orang batiniyah ni dalam bab syariat pun hancur, dalam bab akidah pun hancur. Sebab Semayang apa? Semayang daim batin. Sedangkan itu adalah satu kepahaman yang salah. Sebab mananya semayang yang zahirnya, yang rukunnya, yang syaratnya, menghadap kiblatnya, itu tidak dibincangkan. Itu menghancurkan syariat. Sedangkan tasawuf daripada awal lagi membetulkan akidah dan membetulkan kepahaman syariat. Untuk nak beramal syariat dengan betul, zahir dan batin.
Jadi memang tak sama sekali dengan kumpulan Batiniyah, kerana Batiniyah menolak amalan-amalan yang zahir yang telah dipegang oleh jumhur ulama kita sebagai satu kesempurnaan dalam ibadat dan juga keyakinan. Dia sekarang ni Prof, orang nak agama. Dia nak agama, dia pergi kepada ajaran karut, menjisimkan Allah ataupun menyamakan Allah dengan makhluk, tu satu firqah. Dia pergi pula pada ajaran yang kata, oh kita punya pegangan ni kita kena capai hakikat. Hakikat dah capai, maka tak wajib lagi solat. Jadi dia banyak jenis ajaran sesat ni. Sampai ada ajaran-ajaran yang kata tak perlu solat, tak perlu puasa, hanya zikir, hanya last sekali zikir pun tak perlu, hanya bernafas saja. Jadi macam mana tu Pak? Semua itu punca daripada kejahilan. Saya nak jamak manik jawab mudah saja. Adapun istilah syariat, hakikat, tarikat, makrifat, semua itu adalah huraian-huraian kepada intipati ajaran Islam, daripada umum kepada khusus, minal ijmali kepada tafsili. Syariat itu syariat, tarikat itu pun syariat, hakikat itu pun syariat, makrifat itu pun syariat, iaitu syariat, hakikat, tarikat, makrifat itu adalah nama bagi syariat yang berbeza-beza. Tapi semua tu syariat. Syariat. Selesai. Macam kita kata akidah tu Islam, fiqh tu Islam, tasawuf tu Islam. Dia tak boleh pisah kan. Jadi kalau ada orang kata, oh kita tu orang syariat, kita geng makrifat, kita geng hakikat, maknanya orang tu jelas sesat. Salah faham. Salah faham. Sedangkan syariat, tarikat, ibadat itu adalah intipati ajaran Islam yang nak menghurai daripada ijmali kepada tafsiri. Seperti yang saya sebutkan tadi, bila sebut ajaran Islam luas, tapi bila dibincangkan isu akidah, maka dinamakan sebagai ilmu akidah. Bila dibincangkan isu halal haram, taklifat, dibincang sebagai ilmu fiqh. Begitu juga dengan syariat, tarikat, hakikat, makrifat. Kesemuanya nak menceritakan tentang darajat-darajat yang ada di dalam agama Islam yang sebenarnya tidak terpisah sama sekali. Al-nihayah, al-bidayah. Siapa habis tinggi macam mana pun tetap kena ambil yang semayang, tutup aurat, menghadap kiblat, cukupkan rukun syarat semayang. Sama aja. Al-nihayah, al-bidayah. Jadi sebab apa? Kita nak kembali balik pada surah Tuhan, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun, sebagai hamba dia dan juga sebagai khalifah dia. Itu jelas dalam Quran. Jadi cuba baca tengok Yazid Bustami, Imam Ghazali, semua tokoh-tokoh yang besar-besar tu, adakah mereka meninggalkan syariat? Tak ada. Setinggi-tinggi mereka pun semua membincangkan tentang kehambaan diri kepada Allah Ta'ala dengan syariat dan sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu lagi Prof, sebab kata tinggal syariat tadi tu, ada dakwaan orang tarikat ni dia pergi suluk. Bila dah pergi suluk tak solat Jumaat. Itu macam mana jawapan Prof? Jadi kita kena perhati satu persatu. Isu-isu ni kena perhati isu ni secara tafsir. Okay, kita kena tengok. Sebab tu kata guru saya, Profesor Zakaria Stapa, dia kata, kalau kita nak mengkaji satu-satu, nak mengkaji bab tarikat, kita tidak boleh pukul rata. Maksudnya kalau tarikat A saja. Walaupun tarikat yang sama, tarikat A pimpinan A, tarikat B pimpinan B, dia tak boleh pukul semua. Satu persatu. Dalam bab isu solat Jumaat, ajar suluk dan Jumaat, jadi kita kena tengok secara terperinci apa masalahnya, mengapa, apa pendapat yang dipegang. Tapi yang saya faham daripada Syekh Abdul Samad Palembang sendiri menyebut ada mutaklid wal amal bima alaihi nasi aula. Cuba tengok dalam kitab Sirrus Salikin, ada mutaklid, tidak pegang dengan pendapat tersebut dan beramal dengan apa yang dipegang oleh ulama solat Jumaat itu aula. Dia ada perbahasannya, tapi jalan keluar dia al-khuruj minal khilaf mustahab. Ini disebut dalam kitab Sirrus Salikin dan isu ni sebenarnya dah selesai.
Bapak tasawuf dah tu. Dah selesai isu soal, dah selesai sebab telah disebut oleh Syekh Abdul Somad. Manakala kalau ada yang mengamalkan itu bergantung kepada apa asbab dia lah. Mungkin jika ada sebab-sebab uzur syar'i seperti dia musafir dan sebagainya, tidak ada masalah. Tapi kalau hanya bergantung kepada marad qalbi semata-mata, tapi Syekh Abdul Somad kata tidak boleh taklid pendapat tersebut sebab dawabitnya itu kurang jelas. Ya. Sebab ada mutaklid wal amal bima alaina Allah, sebab nak keluar daripada fitnah. Itu marad qalbi lah. Tapi kalau kata orang tu pergi suluk tempat yang tak cukup 40 orang nak keluar, kalau mengikut dengan kaedah fuqaha tak ada masalah. itu tak ada masalah. Musafir dan sebagainya tak ada masalah. Tapi kalau hanya semata-mata bergantung pada marad qalbi, Syekh Abdul Somad kata ada mutaklid wal amal bima alaihi nasi aula. Tengok perkataan tu dalam kitab Sulul Salikin. Tapi kalau tidak pergi sembahyang Jumaat berdasarkan kepada azhar yang telah diletak oleh fuqaha, tak ada isu. Itu amalan dia lah kan, amalan masing-masing, bukan Maksudnya kalau ada fatwa. azhar syar'i yang fuqaha membenarkan, tidak ada masalah. Ya. Seperti musafir yang sebutkan tadi. Kita nak ke penghujung ni Prof. Satu benda yang saya daripada kecil lagi lah, saya suka baca buku masa kecil ni. So kita pergi ke kedai buku, kita tengok ada satu buku berkenaan dengan kesesatan Tariqah Tijaniyah. Dan perkara ni daripada kecil sampai sekarang saya tengok Tariqah Tijaniyah sesat. Tapi kemudian bila kita kaji, rupanya ini antara penganut Tariqah terbesar adalah Tariqah Tijani. Dan Sultan ataupun Raja Maghribi sekarang bertarikat Tijani. Demikian juga belah-belah Afrika tu banyaknya Tijani. Jadi ada fatwa yang sesatkan. Macam mana Prof? Ada fatwa sesatkan, tapi dia menjadi amalan yang begitu banyak dan ada ulama-ulama di dalamnya. Sebab seperti yang kita bincang, perbahasan kitab Sirul Salikin, Hidayatus Salikin, Durrun Nafis, semuanya bergantung kepada ilmu, background pengajian dan pengalaman. Dan jika mana-mana institusi lah secara umumnya memahami Tijani sebagai tak benar dan sebagainya, itu adalah ijtihad masing-masing, yang mana mereka juga kena bertanggungjawab di dunia dan akhirat. Tapi masih termasuk idza ijtahada hakim fa asaba falu ajran wa in akhta falahu ajrun wahid. Tapi kena ingat, setiap keputusan mana-mana yang kita buat, kita muwaqqi' min qibalillah. Kita adalah orang yang nak authority, orang yang orang kata apa, naib, wakil bagi Allah Ta'ala untuk menjelaskan perkara-perkara yang kabur di masyarakat, dan kita kena bertanggungjawab di dunia dan akhirat. Sebab perkara ni perkara ad-din. Sebab itu dalam isu-isu membuat keputusan memerlukan takwa, takut kepada Allah SWT. Sebab itu kena perinci. Tapi secara umumnya, kalau kita tengok dalam kitab Karamah Jami' Ulama, Jami' Karamatul Awliya oleh Syekh Yusuf An-Nabhani, disebut Syekh Ahmad Tijani ini adalah min ajilla sahabat Syekh Ahmad bin Idris, dan termasuk min awliya illah wal arifin. Ahmad bin Idris, Tariqah Ahmadiyah. Maksudnya min ajilla sahabat, daripada rakan-rakan sezaman itu yang merupakan semula-mula sahabat Syekh Ahmad bin Idris. Dan Syekh Ahmad Tijani juga adalah tokoh yang termasuk min awliya illah wal arifin walahu tariqah mustaqillah. Itu pengiktirafan yang dah masuk dalam Tabaqat. Jami' Karamatul Awliya oleh Syekh Muhammad Yusuf An-Nabhani. Tengok perkataan Ahmad, disebut di situ, dan disebut walahu tariqah mustaqillah. Dia ada tarikat yang tersendiri, jalan yang tersendiri. Dia tak sama dengan Ahmadiyah Idrisiyah. Dia maksudnya dia ada jalan yang tersendiri. Walaupun dia ada banyak guru, tapi jalan yang tersendiri. Dan amalan-amalan dia apa, kalau saya tengok dalam kitab Jawahirul Quran dan Ahzab wal Aurat, kebanyakan dia ambil semua ada dalam Quran,
hadis dan juga dan amalan-amalan yang diambil daripada Ihya Ulumuddin itu sendiri. Jadi apa-apa pun bergantung pada ijtihad masing-masing. Semua orang akan bertanggungjawab apa yang kita buat di hadapan Allah Ta'ala di dunia dan di akhirat. Jadi isu membuat keputusan terhadap isu-isu ni, kita kena berhati-hati. Kenapa? Kerana perkara ni berkait dengan akhirat juga, bukan Betul. semata-mata. Di tarekat Tijanih ni diamalkan di luar negara, ada negara-negara Afrika, negara Arab. Dan juga kalau di Negeri Sembilan ni bertuahnya rakyat Negeri Sembilan ni kerana ada enakmen tarekat dan tasawuf. Tarekat Tijani telah didaftarkan. So dia termasuk tarekat mu'tabar yang boleh beramal dengannya. Okey. Jadi kita kena faham tarekat pun juga bukan maksum. Pengamal tarekat tu sendiri juga bukan maksum. Tetapi jika berlaku apa-apa kesalahan, sama ada daripada segi apa-apa saja, jadi tarekat itu tak bersalah. Ya. Yang salah tu individu. Sebab tu dia kait tarekat pimpinan siapa tu? Ya, sebab tu sirah-sirah yang betul dia mesti menyebut ajaran si fulan dan si fulan adalah bertentangan dengan ajaran Islam. Itu okey. Tapi kalau kita sebut ni tokoh terus, sebab tokoh tu makruf. Tapi kalau tokoh tu okey makruf. Tapi kalau dia mengatakan pengamal individu dalam tarekat Tijani itu, jika disabitkan kesalahan individu tu sendiri, bukan tarekat tu. Tarekat tu dia tak salah sebab dia telah pun menjadi tarekat yang telah muktabar oleh, yang diterima oleh masyarakat. Cuma kesalahan tu kesalahan individu. Macam saya lah. Macam saya, kalau sebagai seorang pensyarah USIM, kalau buat salah, bukan USIM yang dipersalahkan, yang salah saya. Individu. Prof di tarekat apa? Saya teringin tarekat Naqsyabandi. Naqsyabandi? Menjadi di Ahmadi. Bandi? Menjadi di Ahmadi. Yang dibawa oleh Pak Wan Sulaiman dari Kedah. Oh, Prof dari Kedah. Ya. Dan saya bertahun jugalah. Saya berguru tahun 1992, mendapat izin 2001, 2022 baru daftar kat Negeri Sembilan. Hampir puluhan tahun saya tak pernah mengisytiharkan apa-apa. Tapi oleh kerana ada orang nak mengaji, nak belajar, saya kata saya orang yang patuh pada pemerintah. Kalau nak mengajar, saya kena minta tauliah. Maka saya minta 2022 saya minta tauliah. Untuk tarekat? Masa zaman Datuk Yusof. Datuk Yusof, pada masa itu Datuk Yusof ada, Tuan Guru Syekh Jahid ada, Dr. Abdul Manaf ada, yang mufti sekarang ni Mufti Faizu, Dr. Fazli Naim ada, dan Ustaz Asif pun ada. Mereka interview saya. Ni untuk orang tahulah macam mana proses pendaftaran tu. Pendaftaran tu mudah aja. Ambil borang, letakkan siapa guru dia, lepas tu anak murid yang nak mengaji, sanad, lepas tu dia punya ijazah guru untuk menjadi guru tu, lepas tu tempat nak mengaji kita rujukkan, lepas tu tunggu temuduga. Macam mana nak sabitkan izin daripada guru tu? Ada surat. Sebab tu surat mengatakan aku sekian berlantik sekian menjadi khalifahku dalam mengajar bla 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 bla. Lepas tu jangan ingat guru-guru dulu ni remeh. Dulu dia ada chop stamp. Ada sign, ada tarikh. Maksudnya kita duk kata stamp-stamp tu orang luar buat, guru tarekat pun ada. Nak jaga kemurnian tarekat tu. Ya, sebab benda tu disimpan, dia ada seal dia. Chop. Ni lepas tu sign, tarikh dia sign. Maksudnya macam dokumen yang lain-lain juga. Cuma ni dia tulis tangan. Sekarang ni macam-macam lah nak ni, tapi pendek kata guru tu memang guru yang makruf dan sanadnya jelas, amalan yang jelas, semua tunjuk. Jadi pejabat mufti akan cek, akan interview kita, akan tanya daripada segi apa saja jizah tu sebenarnya terpulang pada mereka.
Dia sebenarnya apa beza khalifah, apa so syekh yang boleh membimbing, syekh yang boleh ijazah? Menarik. Sebab tu asal guru ni dia bersifat mustaqil lah. Bila sebut khalifah itulah guru mursyid dalam konteks pelantikan. Untuk melantik. Jadi bila sebut khalifah ni dia ada beberapa school of thought. Kalau saya konsep dia adalah khalifah package penuh. Okey. Boleh bai'ah, boleh izin, boleh talqin, boleh melantik anak murid itu untuk menjadi guru berikutnya. Ada setengah khalifah dia hanya boleh talqin zikir saja, tapi dia tak boleh melantik. Ada setengahnya untuk suluk saja, dia pecah-pecah sab. Itu bergantung kepada dia punya aliran tu sendiri dalam menentukan autoriti yang dibenarkan oleh guru tadi kepada khalifah-khalifah dah. Tapi kalau ikut khalifah asal, dia bersifat mustaqil lah. Maksudnya dia adalah full package. Dia boleh jadi tarik satu zaman beberapa khalifah? Boleh. Dan satu zaman satu khalifah sahaja boleh tak, juga? Boleh. Dan tidak membatalkan khalifah-khalifah yang lain. Oh, okey. Satu-satu guru mursyid jika berada, dia tidak boleh membatalkan tarikat yang lain. Guru mursyid yang lain yang telah diangkat oleh guru tak boleh. Mana ada menasahkan? Saya tak pernah dengar. Dan kalau berlaku pun nak kena cek balik kenapa nak menasahkan benda yang guru tu sendiri pun ada ijazah sampai kepada guru. Jadi bila sebut al-ulama warasul anbiya, banyak guru lagi bagus. Pakat-pakat buatlah kerja. Tapi kenapa kita nak kontrol semua? Jadi masuk tarikat jadi duduk bergaduh pula. Jadi bergaduh pasal apa nak? Kalau guru ni mengajar, silakan. Mengajar silakan. Banyak guru lagi bagus. Sebab nak memimpin ni bukan senang. Kalau guru saya kata kalau belajar tarikat ni sebenarnya tak perlu yuran, tak perlu apa. Asalnya tak perlu apa. Tapi untuk pendaftaran rekod tu kita ikut li amri. Tapi tak ada yuran, tak ada apa. Kosong. Apa dia? Kehendak diri. Murid iradah nak berubah tu kena ada. Tak perlu duit. Guru mursyid tidak ada apa-apa kepentingan terhadap kebendaan anak muridnya. Tidak ada apa-apa kepentingan terhadap kekayaan anak muridnya. Dan tidak ada apa kepentingan keduniaan terhadap anak muridnya. Hanya sahaja nak bawa anak murid itu menghadap Allah Ta'ala saja. Itu tugas guru mursyid. Kalau kita kata tadi Naqsyabandiyah, kemudian kenapa ada Naqsyabandiyah Khalidiyah, Naqsyabandiyah Mujaddidiyah? Kenapa boleh ada dia punya pecahan macam tu? Dalam Naqsyabandiyah ni ada dalam tarikat Naqsyabandiyah ni ada 3 tokoh utama yang mengembangkan tarikat. Yang pertama Syekh Abdul Khalid Al-Khajdawani. Sebab tu dia ada tariqah Khawajakan. Khawajakan ni Parsi. Tuan-tuan dia panggil. Khawajah ni guru. Sini tak masuk tu, tak pernah dengar. Dia panggil sebagai Abdul Khalid Al-Khajdawani. Itu tokoh pertama yang buat prinsip-prinsip Naqsyabandiyah. Kemudian Syekh Bahauddin. Sebelum Syekh Bahauddin semua zikir jahar. Semua jahar. Nyaring lah. Nyaring. Datang Syekh Bahauddin sir semua. Dia sebagai mujtahid yang menukar. Mujtahid yang diperakui untuk bawa satu tarikat dinamakan sebagai tarikat Naqsyabandiyah yang mana zikir dan zikir sir. Zikir sir khairu khairu zikir khafi. Jadi ni sebab tu saya kata wazkur rabbaka fi nafsi tu kita nak buat macam mana? Nak faham macam mana? Jadi zikir sir itu dia dibawa oleh Syekh Bahauddin. Kemudian Syekh Ahmad Faruqi, Syekh dipanggil sebagai Imam Rabbani. Syekh Ahmad Faruqi jadi dipanggil sebagai Mujaddidi sebab dia telah mentafsirkan maratib muraqabah itu dengan lebih jelas dan lebih kuat. Jadi tarikat-tarikat yang kemudian ni sebenarnya tarikat Khalidi itu juga adalah tarikat Mujaddidi. Cuba tengok Syekh Khalid bin Ahmad berguru dengan Syekh Abdullah Dahlawi sampai kata Imam Faruqi. Yang Ahmad ni pula Ahmad Sa'id bin Abi Sa'id satu perguruan satu zaman dengan Syekh Khalid bin Ahmad. Gurunya juga adalah Syekh Abdullah Dahlawi. Sebab tu nama Ahmad. Cumanya bezanya Syekh Khalid membawa suluk. Atas ijtihad dia
pada masa itu ramai salik ni lemah dalam zikir, maka dibuatkan suluk. Atas ijtihad itu fala inkari alaih, maka tidak boleh diingkari atas ijtihad Syekh Khalid untuk bawa suluk. Jadi Syekh Ahmad Said dia kekal, dia panggil al-khulwah fil jalwah. Jadi Apa tu tadi? al-khulwah fil jalwah ni maksudnya berzikir, maksudnya bersuluk dalam orang ramai. Ada dalam kitab Minhajul Abidin. Al-khulwah fil jalwah ni maksudnya hati bersama Tuhan, jasad dengan manusia. Oleh kerana manusia ni ada segalanya lemah, maka dia pun buat untuk bersuluk, kemudian untuk mencapai khalwah fil jalwah tadilah. Tapi suluk ni maknanya betul-betul mengasingkan diri. Betul mengasingkan diri. Okey. Sebab tu Syekh Khalid bawa, sebab tu nama sebenar kad penalan bagi tarekat ni Naqsyabandi Mujaddidi Khalidi. Itu asal dia. Oh, okey. Sebab ramai orang sebab dia petak gaji. Boleh tengok dalam artikel saya, The Arrival of Naqsyabandi from Hijaz to the Malay World, Dalam bahasa Inggeris. bahasa Inggeris. Sebab tu dalam Naqsyabandi Mujaddidi Khalidi, jadi dinamakan juga Naqsyabandi Mujaddidi Ahmadi. Jadi perkataan Mujaddidi itu Ahmad tu sebab dia banyak berkembang di benua India. Yang Syekh Khalid ni banyak berkembang juga di Mekah, di Turki, di Mesir, di Asia Tenggara. Ini yang paling dominan. Tapi yang Ahmad Said ni dia tidak ada khalwat, sebab tu orang tak berapa nak terkenal. Jadi semuanya pulang yang sama, usul yang sama, cumanya bezanya ialah pendekatan suluk saja. Itu saja bezanya. Bukan kata apa perbezaan yang sangat besar, tak ada. Dia hanya beza pada pendekatan saja. Jadi yang Prof ni Naqsyabandi Mujaddidi Ahmadi itu adalah Ahmad Said bin Abi Said, keturunan Sayyidina Umar, yang sanadnya sampai kepada Syekh Ahmad Imam Rabbani, Syekh Ahmad Serindi. Syekh Ahmad Serindi ni sampai kepada Sayyidina Umar, bersih keturunan. Sayyidina Umar? Ya, Keturunan lah. Dari segi tarekat tu? Tarekat tu sampai kepada Abu Bakar bin Siddiq. Abu Bakar lah. Oh, okey. Jadi banyak orang tak faham benda ni. Sebab saya kaji. Sebab saya pengkaji, saya faham lah. Sebut saja tarekat apa, guru dia, amalan dia, saya akan tahu ini jenis ni. Kalau di Malaysia, Khalidi pula dia ada banyak pimpinan. Daripada Syekh Abdul Wahab Rokan, Ahmad Baqi, daripada Lengging, daripada tu semua saya tahu. Saya tahu semua dia punya framework tu, saya tahu. Kebanyakan mereka akan merujuk kepada kitab Majmu' Rasail Syekh Sulaiman Zudi. Kitab Majmu' Rasail Sulaiman Zudi adalah kitab panduan kepada seluruh Naqsyabandi Khalidi di Nusantara. Kitab tu, nak tengok isu sembahyang Jumaat, tengok kitab tu, ada tak? Dia sebagai panduan utama lah. Dia kata magnum opus. Oh, magnum opus. Kita rujukan amalan lah. Dan kitab itu pula diambil daripada summary, ringkasan daripada kitab Maktubat Imam Rabbani, yang dikata sebagai Ahmad Sirindi tadi itu. Sebab tu dinamakan Mujaddidi itu. Jadi nama nisbah tu sebagai nak berterima kasih saja kepada tokoh-tokoh yang kembang. Jadi semuanya sama saja, sama saja dari segi usulnya, sama juga dari segi hadafnya. Yang beza tu perbezaan biasa, beza dari segi pendekatan tarbiyah sahaja. Pendekatan tarbiyah sahaja. Jadi suluk tu, cara zikir tu semua pendekatan tarbiyah. Ya, itu dari segi doktrin, amalan usul sama. Itu tasawuf tu tak ada masalah, sama lah. Sama. Cuma pendekatan yang berbeza tu yang dipanggil jalanan-jalanan, tariqah-tariqah yang berbeza tu. Ya. Sebagai rahmat. Ada tarekat Naqsyabandiyah, ada tarekat Syatiriah, Ahmadiyah, semua jalan sampai kepada Allah SWT mengikut kemampuan dan juga keadaan habuan masing-masing. Ada orang tak nak amal banyak-banyak, amal Ahmadiyah saja pun dah cukup. Amal salawat istighfar kabir, salawat azamiyah saja secara istiqamah pun dah cukup. Sebab dia ada sanad yang menyampaikan amalan tadi, daripada guru ke guru sampai kepada Rasulullah SAW, dan amalan tadi menjadi berkat disebabkan oleh amalan tadi diambil daripada guru. Itu pulang jadi amal. Jadi kesempurnaan tarekat ni dia bukan kepada amalan yang banyak, tapi sejauh mana kita beramal dengan hati yang ikhlas, hati yang penuh rasa kerdil,
rendah diri, itu menyebabkan sampai bukan kerana amalan Bukan ambil semata-mata. banyak tarekat. Oh aku tarekat banyak dah baik ah. Tapi amalan tu sendiri. Amalan tu biarlah istiqamah dalam satu-satu tarekat. Tak perlu nak pulun semua tarekat kita tak buat. Ambil satu semua sampai insya-Allah. Okay Prof, ni soalan yang terakhir lah, kita nak tutup dah. Nasihat Prof untuk orang yang mungkin dengar pada malam ini nak cari tarekat, nak bertasawuf, apa nasihat Prof? Nasihat saya ni, mintalah kat Tuhan apa jalan yang boleh dekatkan diri kita pada Allah Ta'ala. Sebab dan kita pun kena faham diri kita ni hidup di dunia ni untuk apa. Carilah sesuatu yang boleh menyempurnakan akidah kita, amalan kita pada Allah SWT. Kita saja yang tahu kita nak ke mana. Tapi kalau kita sedang ada keperluan, maka kita buatlah tindakan. Bagi saya, faham baliklah apa tujuan hidup di dunia ni. Dan apa pula alam yang kita akan tempuh tadi, apa persediaan kita, maka muhasabah. Kalau ada perlukan guru, silakan. Kalau tak perlu guru, maka setakat itu sajalah amalan kita. Jadi sebenarnya dalam isu ni tidak ada apa-apa paksaan, tetapi bergantung kepada kesedaran kita, kehendak kita nak jadi hamba Allah yang sebaik-baik di hadapannya di akhirat kelak. Dan kita kalau boleh nak dihimpunkan bersama dengan orang-orang yang dikasihi oleh Allah Taala, seperti mana yang kita baca tiap-tiap hari Al-Fatihah, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi disebut siratal ladzina an'amta 'alaihim, ialah kita nak kita berjalan dengan jalan-jalan yang ditempuhi para nabi-nabi, orang siddiqin, orang solehin, awliya, yang mana mereka-mereka ni orang yang Allah Ta'ala redha. Kita nak termasuk sebagai orang-orang yang Allah Ta'ala redha walaupun amalan kita tak sebesar mana pun. Man ahabba mar'ah husyira ma'hu. Barang siapa yang kasih pada seorang tu akan dihimpunnya itu bersama dengan orang tersebut. Kalau kita kasih pada guru kita, kita harap nanti guru kita pula akan bimbing kita, bawa kita jumpa guru ke guru, sampai bawa kita jumpa kepada Nabi kita Muhammad SAW. Itulah kelebihan dalam tasawuf ini, sebab kita ni menjadikan guru kita tu sandaran. Sandaran untuk dibawa jumpa dengan orang soleh yang lain sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW. Alhamdulillah. Terima kasih Prof. Suatu penjelasan yang saya rasa mungkin dapat menyedarkan bagi orang yang nak mencari kebenaran. Ala wa inna salata ala nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fadailuha jaliyah.